Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Seperti biasa, kelas PDPR. Jadi untuk video kali ini ialah berkaitan bab yang baru, bab yang ketiga, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3. Okey, cuma hari ini kita tengok dulu kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, yang ini kandungannya lah. Okey, standard pembelajaran 3.1.1 sampai 3.1.6. Okey, kita tengok secara ringkas lah. Okey, nanti kamu ulang-ulang tengok video ni supaya lebih mudah faham. Okey, cuba lihat video ni, video-video yang cikgu bagi, cuba lihat, tolonglah lihat supaya lebih faham. Okey, tak faham, ulang lihat. Tak faham juga, okey, boleh personal dengan cikgu tanya. Okey, kuasa 2. Okey, kita fokus dulu kuasa 2 dan punca kuasa 2. Apa benda kuasa 2? Kamu kena faham dulu kuasa 2, baru boleh faham punca kuasa 2. Okey, kuasa ni contoh kuasa 2 3.1.1 menerangkan maksud kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna. Okey, dua benda kena tahu, kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna. Okey, dua perkara yang berbeza. Okey, yang pertama kuasa 2. Okey, 4 kuasa 2. Ini kita sebut 4 kuasa 2. 4 besar, 2 kecil di atas, disebut sebagai 4 kuasa 2. Tu maksudnya cara baca. Okey, yang ni 4 ni kuasa 2 disebut, yang ni kita biasa sebut lah 4 kuasa 2. Okey, ataupun kuasa 2 bagi 4. Tapi ini panjang, kita sebut inilah 4 kuasa 2. Contoh kalau ada yang lain 7 2 kecil, ini maksudnya kita sebut sebagai 7 kuasa 2. Okey, itu cara sebutnya lah. Okey, kemudian kuasa 2 sempurna. Apa benda kuasa sempurna? Okey, sebelum kita sampai yang kuasa 2 sempurna ni, faham dulu konsep kuasa 2 adalah kuasa 2 bermaksud darab yang berulang. Okey, contoh 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 maksudnya ialah 1 darab 1. Berapa 1 darab 1? 1. Okey. Okey, contoh lain. 2 kuasa 2 bermaksud 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, lain lagi. 5 kuasa 2 bermaksud 5 darab 5 sama dengan 25. Okey, ingat 5 kuasa 2 ialah 5 darab 5, bukan 5 darab 2. Kesilapan yang biasa buat lain ni. Cikgu tengok kesilapan. Dia cakap 5 kuasa 2, dia buat apa? Dia buat 5 kali 2 sama dengan 10. Yang ini adalah salah. Ini salah. Ingat, 5 kuasa 2 bukan 5 kali 2. 5 kuasa 2 adalah 5 kali 5, darab yang berulang. Okey, maksud kuasa 2 darab yang berulang. Okey, kalau kuasa 3 darab berulang 3 kali. Kalau kuasa 4 darab berulang 4 kali. Maksudnya kuasa ni darab yang berulang. Kuasa 2 maksudnya ulang 2 kali 5 ni. 5 ni ada 2 di darab. 5 kali 5 25. Okey, contoh lain 9 kuasa 2 bermaksud 9 kali 9, tak 9 darab 9 sama atau darab dengan kali sama. Dapat jawapan 81. Okey, so maksudnya yang ini sepatutnya tahu dia punya nilai. Okey, dia faham Okey, cuba kita tengok contoh kalkulator. Okey, kalkulator 9, macam mana mau tekan 2 kuasa 2? Tekan 2, mana kuasa? Ini, nampak kuasa ni. Okey, ini adalah untuk kuasa X kuasa 2. Maksudnya 9 tu mewakili X, kuasa 2 kita simpan 2 ini kecil di atas. Maksudnya 2 kuasa 2. Kalau tekan sama dengan 4. Okey, 4. Ataupun 2 kuasa 2 kalau tekan dalam bentuk darab berulang, 2 darab 2 sama juga 4. Contoh 9. Okey, 9
kuasa 2, kita akan dapat 81. Inilah. Okey, kalau darab berulang 9 darab 9 sama juga 81. Okey, faham Okey, so maksudnya ini adalah maksud kuasa 2. Okey, kalau ditanya apa maksud kuasa 2, kamu bagi tahulah. Kuasa 2 bermaksud adalah darab berulang 2 kali. Darab nombor yang samalah. 10 kuasa 2, 10 kali 10. 100 kuasa 2, 100 kali 100. Begitu. Dan jawapannya ini jawapan bagi suatu nombor yang dikuasa 2. Okey, 5 kuasa 2 dapat 25, 9 kuasa 2 dapat 81. Contoh lain 12. 12 kuasa 2 bermaksud 12 kali 12 sama dengan 144. Okey. Maksudnya yang ini ni semua ni, jawapan ini kita panggil dia sebagai yang ini. Kita panggil dia sebagai yang ini. Okey. Kita panggil dia yang ini. Yang ini ni semua ni, ini maksud dia kuasa 2 sempurna. Okey, 1, 4, 2, 5, 8, 1, 144. Ini bermaksud adalah nombor kuasa 2 sempurna. Apa maksudnya? Ialah nombor kuasa 2 sempurna adalah nombor yang datang daripada suatu nombor yang dikuasa 2kan. Okey, maksudnya ialah kuasa 2 sempurna ialah suatu ialah nombor yang datang ataupun yang terhasil daripada suatu nombor yang dikuasa 2. Boleh faham 25 datang daripada 5 kuasa 2. Jadi dia adalah kuasa 2 sempurna. Contoh nombor lain kuasa 2 sempurna. Contoh 16. Okey, contoh lain adalah 16. Okey, 16 ni nombor maksud dia 16 adalah nombor kuasa 2 sempurna. Kenapa? Sebab dia datang daripada, kalau faham sifir, dia datang daripada 4 kali 4 ataupun 4 kuasa 2. Dia datang daripada 4 kuasa 2. Jadi dia adalah nombor kuasa 2 sempurna. Ini kuasa 2. Ini kuasa 2 sempurna. Okey, contoh lain 100. Okey, 100. 100 ialah kuasa 2 sempurna. Sebab dia datang daripada 10 kali 10 ataupun 10 kuasa 2. Okey, faham Okey. Okey, itu kuasa 2. Okey, sekarang macam mana nak tentukan suatu nombor itu adalah kuasa 2 sempurna? 36. Macam mana nak tentukan 36 ni kuasa 2 sempurna? Macam mana? Okey, ini contoh dari buku teks Okey, kalau yang faham sifir dan ingat sifir, dia tahulah 36 ni bermaksud 6 kali 6. Dia adalah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi macam mana kita nak buktikan? Okey, cara buktikan ialah kita guna kaedah pokok faktor. Ingat, bila pokok faktor kena guna kaedah pemfaktoran nombor perdana. Pemfaktoran perdana. So, macam mana buat? Okay, kita buat 36. Genap guna sifir 2. Kan? 36 bagi 2. Okey. 36 bagi 2, 18. Okey, 18. 2 turun. 18 genap. Bagi lagi dengan sifir 2. 18 bagi 2.
bagi 2 dapat 9. Okey, dapat 9. Jadi simpan 9. 2 turun. 2 turun. 9 kena pecah kepada 2. Kita nombor bahagian Bahagi berapa? Nak bahagi 2 tak boleh. Okey, sebab dia bukan nombor genap. Jadi lepas bagi 2 bagi berapa? Okey. Nombor perdana apa? Nombor perdana 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13. Okay, kan? So lepas bagi 2 bahagi 3. So 9 bahagi 3. Berapa 9 bagi dia? 9 bahagi 3 dapat 3. Maksudnya bahagi 3 dapat 3. Maksudnya dibahagi 3 dapat 3. So sekarang di bawah ni semua sudah jadi nombor perdana. Bila sudah jadi nombor perdana, okey, stop. Okey. So sekarang macam mana mau tahu dia ni sempurna ke tidak? Okey, kuasa 2. Okey, kuasa 2 ni kuasa 2 bermaksud kena cari 2 kali. Yang ni semua darab Ini semua darab. 2 darab 2 darab 3 darab 3. Maksudnya 2 darab 2 darab 3 darab 3. Boleh ke yang ni kita gerupkan kepada 2 kumpulan yang sama? Boleh kan? 2 kumpulan yang sama. Ini kumpulan dia 2, 3. Okey, 2 dengan 3 sama. Lepas tu ini lagi satu yang sama. Yang ini 2 dengan 3 sama kan? Betul, sama. Ini 2 kali 3. Yang sini 2 kali 3. Maksudnya 36 ni kita boleh dapat daripada 2 kali 3 kali 2 kali 3. Tengok, sama. Boleh faham? Sama kan? Ini 1, ini 1. 2 yang sama. 2 kali 3 ialah 6. Okey, 2 kali 3 ialah 6. Ini jawapan dia 6. Sini jawapan dia 6. Bermaksud 36 ni adalah 6 kali 6. Bermaksud dia adalah kuasa 2 sempurna. Maksudnya 36 ni adalah kuasa 2 sempurna. Maksudnya 36, maka 36 ialah kuasa 2 sempurna. Okey, jawapannya lah. Sebab apa? Sebab dia datang daripada 2 nombor yang didarab yang sama ni, 6 kali 6. Okey. Ataupun kalau tak mau ni, sini pun dah boleh ni. Ini 2 petak yang sama. 2 petak yang berulang. Maksudnya sempurnalah. Okey. Okey, kita lihat lagi contoh yang kedua, B 54. Okey, benda yang sama saja kita buat 54. Okey, pokok faktor 54 genap. Okey, bila genap bahagi 2. Berapa 54 bagi 2? Okey, tak pandai, kena guna kalkulator. Dia guna kalkulator, tapi pengiraannya kita anggap sebagai tidak guna kalkulator. Okey, menggunakan kalkulator untuk membantu saja. Tapi bukannya terus dapat jawapan. Jalan kerja ada. Itu maksudnya guna kalkulator tapi dianggap tidak guna. Okey, bukannya terus dapat jawapan daripada kalkulator. So 54 bahagi 2 sama dengan 27. Okey, 27. Okey, 2 turun 27. Okey, 27 ni ganjil. Ganjil tidak boleh guna sifar 2. Okey, next kena guna 3. Okey, 27 bagi 3. 27 bagi 3 dapat 9. Maksudnya okey, 2 ni tadi turun 27 bagi 3. Sini dapat berapa tadi? 9. Okey, 2 turun
2, 3, 9 pecah kepada 2. 9 dah buat tadi kan, ni 9. 9 ni lah 3 dengan 3. 9 3 dengan 3. 9 3 dengan 3. Okey, so sekarang tengok. 2 3 3 3. Bolehkah kita kumpulkan kepada dua kumpulan yang sama? Boleh kumpul. Macam tadi 2 2 3 3 boleh sama 2 3 2 3. Ini kalau kita kumpul ni 2 3, sini 3 3 tak ngam. Betul tak sama kan? Ini grup 2 3, ini grup 3 3. Maksudnya tak sama, tidak boleh kumpul kepada dua kumpulan yang sama. So maksudnya 5 4 ini adalah bukan kuasa 2 sempurna. Boleh faham? Maka 5 4 ialah bukan kuasa 2 sempurna. Okey. Boleh faham? Okey, bukan Okey, kalau kuasa 3 ni cikgu advance kalau kuasa 3 maknanya kena kumpul kepada 3. Kalau kuasa 4 kumpul kepada 4 kumpulan. Begitulah konsep. Kalau kuasa 2 boleh kumpul kepada 2. Kalau kuasa 3 boleh kumpul kepada 3 kumpulan. Itu konsep dia. Kalau kuasa 4 boleh kumpul kepada 4 kumpulan. Macam ni kuasa 2. Dia sampai 2 je lah. Dia tak boleh kumpul 3, tak boleh kumpul 4. Maksudnya dia bukan kuasa 3 sempurna, bukan kuasa 4 sempurna. Ini hanya setakat kuasa 2 sempurna. Yang ini mau kumpul 2 pun tak boleh. Mau kumpul 3 kumpulan pun tak boleh. Kalau kumpul 3, ini 1 2 3, ini ngam sama. Tapi ini mau tinggal kat mana? So tak boleh. Okey, so maksudnya kuasa 3 sempurna pun bukan. Tapi sekarang kita fokus kepada kuasa 2 je lah. Okey, faham Itu contoh. Okey, seterusnya. Okey, menyatakan hubungan antara kuasa 2 dengan punca kuasa 2. Okey, kalau tahu kuasa, mesti tahu punca kuasa. Okey, kuasa nombor tu darab. Punca kuasa, dia datang daripada siapa darab siapa, itu konsep. Okey, kuasa 2, dia didarab berulang. Punca kuasa 2 adalah di mana punca dia? Apakah punca dia jadi begitu? Dia didarab, siapa yang darab? Siapa yang mendarabkan nombor itu supaya dapat nombor yang tadi lah. Okey, contoh. Dia susah sikit masing itulah kalau baca susah mau faham. Dia kena dengan penerangan. Contoh ini yang ini tadi. Okey. 9 kali 9 adalah 81. Jadi kalau punca kuasa 281 ialah 9. Punca 9 kuasa 2. 9 kuasa 2 ialah 81. Punca kuasa 281 ialah 9. Dia terbalik. Dia terbalik begitu. Okey, 9 kuasa 2, 9 kali 9. Jadi kalau 81 punca kuasa 281 ialah 9. Okey. Okey, ini lengkapkan. Okey, dia bagi contoh, dia bagi maklumat. Kalau 9 kali 9 81, maka punca kuasa, ini simbol punca kuasa 2 Okey, punca kuasa 2 simbol dia. Okey, macam mana cara tulis simbol dia? Begini. Tengok pergerakan. Okey, begitu. Okey, itu punca kuasa 2. Okey, lagi sekali. Begitu. Naik. Dia ada bumbung. Okey, ini simbol punca kuasa 2. Okey, kalau punca kuasa 3, dia ada nombor 3 kecil. Kalau begini, okey, ini maksudnya punca kuasa 3. Kalau kuasa 4, punca kuasa 4. Kuasa 5, punca kuasa 5. Punca kuasa begitulah. Okey, cuma punca kuasa 2, dia tidak ada nombor. Orang dah tahu kalau begini maksudnya punca kuasa, dia tidak ada punca kuasa 1. Okey, kuasa 1 tak ada, punca kuasa 1 tak ada. Okey, dia bermula dengan punca kuasa 2. Ni cara tulis simbol
Okey, so sekarang yang ni kalau 81 ialah 9 kali 9, maknanya dalam punca ni dalam rumah ni, dalam rumah bumbung ni ada 81. So sekarang dalam bumbung masuk balik 9 kali 9 ni. So 9 kali 9. Okey, so jawapan akhir dah kita ambil yang sama dua ni gabung. Okey, bila gabung dia jadi sekali je lah 9. Ni faham Cari sama, gabung. Yang sama ni tulis satu kali. Kalau tak sama tak boleh tulis Contoh kalau sini 9, sini 8. Tak boleh. Tak tahu nak tulis berapa, nak 9 ke 8, 9 ke 8. Tak tahu. Kalau sudah sama boleh tulis 9. Okey, contoh 32. 32 kuasa 2 ialah 104. Sama juga. Ini 1024 adalah 32 kuasa 2. Okey, dia bagi contoh salin 32 kuasa 2. So sini apa? Sini ambil puncanya. Puncanya datang daripada 32. So di sini adalah 32. Begitu saja. Ini kaedah 1, ini kaedah 2. Benda yang sama. Ini dengan ini yang sama. Okey, contoh yang ini kalau kita buat dia akan jadi begini juga lah. Punca kuasa 2 9 kuasa 2 sama juga, sama dengan 9. Okey, kalau ini diubah kepada darab sama juga lah. Yang ni maksudnya adalah 32 darab 32. Kan kuasa 2 adalah darab yang berulang. Benda yang sama, ulang-ulang saja. Yang ni sama ini, sama ini. So maksudnya punca kuasa 2 32 darab 32. So sama dengan 32. Benda yang sama. Okay, boleh? Itu hubungan Okay, maksudnya dia patah balik saja. Okay, dia patah balik saja. Okay, nanti kamu cuba buat Okay, seterusnya 3.1.4. Menentukan kuasa 2 suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi. Teknologi tu kalkulator lah, ataupun komputer boleh. Okey, cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, kuasa 2 6 kuasa 2. Macam mana mau buat 6 kuasa 2 tanpa kalkulator? Selesaikan macam biasalah. Okey, so macam mana? Okey, 6 kuasa 2. 6 kuasa 2. 6 kuasa 2. Cara ini kaedah ni kamu buat bukannya kamu sedang jawapan. Okey, ini kaedah yang cikgu tunjuk ni adalah jalan kerja. Okey, 6 kuasa 2 sama dengan 6 darab 6. Okey, ini maksudnya tanpa kalkulator. Tanpa kalkulator maksudnya kamu kena tukar ini kepada darab. Itu maksudnya tanpa kalkulator. Okey, so 6 darab 6 berapa? 36. Okay, kalau tak tahu juga mesti guna kalkulator. Tak boleh cikgu, tak faham, tak pandai sifil. Okey, yang ni dah boleh guna. Okey, boleh guna kalkulator. 6 kali 6 sama dengan 36. Maksudnya sudah ada jalan kerja. 6 kuasa 2 ni adalah 6 kali 6. Barulah tulis jawapannya 36. Barulah jawapannya 36. Okey, yang tidak mau ialah begini. Okey, yang tidak mau ialah kamu tekan 6, kamu tekan kuasa 2. Terus jawapan 36. Ini tak mau. Ini soalannya. Ini jawapan. Jalan kerjanya mana? Tiada jalan kerja. So itu maksudnya guna kalkulator. Yang kita buatkan tanpa kalkulator. Boleh guna, kita guna juga. Cumanya ada jalan kerja. Bila ada 6 kuasa 2, 6 kuasa 2 ni sebenarnya adalah 6 darab 6. 6 darab 6. Ini jalan kerja dia. Sama dengan baru sama dengan 36. Anda faham? Okey, contoh yang kedua. Pecahan 3/4 kuasa 2. Okey, pecahan pun benda yang sama. Okey, pecahan 3/4. 3/4 kuasa 2 dia adalah, saya tidak mahu kamu tekan ini boleh. Okey, boleh tekan kalkulator terus. Kurungan
Sorry, kurungan pecahan 3/4 tutup kurungan kuasa 2. Ni sama kan, terus tekan sama dengan, dapat terus, dapat jawapan 9/16. Itu guna kalkulator. Tak mau, kita buat kaedah yang tanpa kalkulator. Walaupun kamu guna juga kalkulator, tapi bertunjuk cara kerjanya. Maksudnya 3/4 kuasa 2 bermaksud adalah pecahan kan. Semua pecahan ini didarab berulang sebanyak 2 kali. Ingat, kuasa darab yang berulang, maksudnya 3/4 darab 3/4. Boleh faham? Pecahan darab pecahannya balik sebab kuasa 2. Kalau kuasa 3, darab lagi sekali. Kuasa 4, darab lagi sekali. Okey, so bila pecahan bermaksud atas darab atas, bawah darab bawah. Okey, darab pecahan atas darab atas, bawah darab bawah. So maksudnya 3 darab 3/4 darab 4. Ya, barulah guna kalkulator. Maksudnya 3 darab 3 9. Maksudnya 9 per 4 darab 4, 4 darab 4 16. Sama juga per 16. Okey, boleh faham Okey, sama juga C guna, tanpa menggunakan kalkulator. So tulis balik. Negatif 0.5 kuasa 2, maksudnya negatif 0.5 darab negatif 0.5. Okey, 2 kali kan. Okey, so sama dengan, sudah kita tulis langkah kerja dia, bolehlah gunalah kalkulator. Kita guna belajar secara pintas, secara bijak. So maksudnya negatif 0.5 darab negatif 0.5. So dapat 0.25. Jadi 0.25. Faham? Cikgu mau step ni. Step ni kena ada. Okey, tidak mau kamu buat yang ini, tiru soalan dia. Okey, negatif 0.5 kuasa 2. Kamu salin soalan terus jawab, tekan sama dengan. Dapat juga kan? Ini tak mau. Ini kaedah guna kalkulator kita panggil. Yang kita buat tadi tanpa kalkulator. Bila tanpa kalkulator, kena ada jalan kerja. Okey, walaupun kamu guna juga kalkulator pun tidak apalah, tapi jalan kerja kena ada. Kena buktikan yang kamu sebenarnya macam konon-konon tidak guna kalkulator. Anda faham Okey, yang ni dengan kalkulator. Okey, yang tadi tanpa kalkulator, kena buat step langkah kerja. Ini dengan kalkulator. Dengan kalkulator senanglah. Okey, dengan kalkulator, tekan saja kalkulator. Okey, 43 kuasa 2. Tekanlah. Yang ni boleh guna kalkulator. 43 kuasa 2. Tengok, tekan terus. Dapat 1849. Terus jawab jawapan. 1849. Tak payah jalan kerja. Ini maksudnya dengan kalkulator. Okey, yang ini apa? Negatif 7 per 13. Okey, tutup kurungan. Lepas tu kuasa 2. Negatif 7 per 13 kuasa 2. Lepas tu tak payah jalan kerja, tekan kalkulator. So 49 per 169 sama dengan 49 per 169. Okey, C. Tekan direct kalkulator. 2.96 kuasa 2 sama dengan 8.7616.
sama dengan 8.7616. Okey, selesai. Okey, ini dengan kalkulator. Kalau tanpa kalkulator, ini kamu kena pecah ni. Kalau tanpa kalkulator, ini kena pecah lagi. Kena pecah 2.96 darab 2.96. Okey, baru sama dengan. Itu kalau tanpa kalkulator lah. Ini je beza dia. Dengan kalkulator dan tanpa kalkulator. Okey. Ni faham Simba kan? Okey, seterusnya 3.1.5. Okey, cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Ini punca kuasa. Tadi kuasa 2. Yang sekarang punca kuasa 2. Macam mana mau cari tanpa kalkulator? Nah, sudah. Okey, tanpa kalkulator. Okey, tanpa kalkulator 64. Punca kuasa 64. Apa nak buat dengan 64 ni? Okay, ingat, bila tanpa kalkulator, tengok yang tadi kena guna kaedah yang ni, kaedah pokok faktor. Okey, cikgu sudah terangkan tadi macam mana mau dapatkan yang sama ni. Sudah cikgu tu bagi tahu tadi. Cuba kamu back balik tengok macam mana cikgu cerita tadi. Okey, so 64 ialah apa pokok faktor bagi 64? Okey, pecahkan 64 64. Okey, bila punca kuasa 2, kita kena cari 2 grup. Okey, 2 grup. Mana tadi? Okey, 2 grup. Sorry. Ni, 2 grup. Kita buat 2 grup sebab dia punca kuasa 2 kena 2 grup. Kalau punca kuasa 3 kena buat 3 grup. Okey, proses terbalik saja. Okey, so 64. 64 pecah 2. Bagi 2 kan? Bagi 2. Okey, tanpa kalkulator tapi kita guna juga untuk membantu. Cuma kena ada jalan kerjanya lah. Jalan kerja tu maksudnya tanpa kalkulator. Maksudnya 64 bagi 2. 64 bagi 2 dapat 32. So 32. Sini turun 32 genap. Bila genap bagi sifar 2. So 32 bagi 2. 32 bagi 2 dapat 16. Okey, so dapat 16. Okey, 2 turun 16 genap bagi lagi sifar 2. Okey, berapa? 16 bagi 2 dapat 8. Dapat 8. Okey, 2 turun 4 8. Okey, genap bagi 2. 8 bagi 2 dapat 4. 8 bagi 2 dapat 4. So 2 turun 4 genap 4 bagi 2. Okey, kalkulator 4 bagi 2. Okey, 2. Sebenarnya 4 bagi 2 dapat 2. So sekarang jawapan akhir bagi 64 ialah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Boleh tak yang ini kita grupkan kepada 2 kumpulan yang sama? Boleh, 2 kumpulan yang sama ni. Boleh kan? Ada berapa 2 sini semua? Ada 6. So kita grupkan kepada 2 bahagian yang sama. 3 dengan 3. Betul? Okey, semua ni adalah kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. So maksudnya 64. Okey, 64 ialah okey, 64 ialah 2 kali 2. Sorry, kita terus di bawah Ini berapa jawapan ni? 2 kali 2 kali 2 ni berapa? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Berapa? 8. Maksudnya di sini 8. 8 kali 8. Betul? Jadi sama kan? 2 8 kan? Sama. Maksudnya 64 ialah
8 kali 8. Okey. Okey, cara 64 belum lagi punca kuasa. 64 ialah 8 kali 8. Maksudnya punca kuasa 2 64 bersamaan dengan punca kuasa 2 8 kali 8. Okey, so sama dengan 8. So punca kuasa 264 ialah ambil yang sama ni 8. Kita sudah buat tadi kan? Mana yang isi tempat kosong tadi? Ni. Okey, punca 1081 ialah 9 kali 9. Dia bagi ni 81 9 kali 9. Punca kuasa 2 ini. So jawapan akhir ambil nombor yang sama saja, simpan satu kali. Okey, nanti ulang balik, back balik ke yang bahagian ini. Okey, so punca kuasa 2 64 ialah 8. Ini kaedah tanpa kalkulator. Ini step dia. Ini kena ada. Langkah ni kena ada. Langkah ni pun kena ada. Okey, lepas yang ini buat langkah ni. Okey. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, 441. Okey, 441. 441. 441 ganjil. Ganjil tidak boleh guna sifir 2. Ingat sifir apa kita guna? Sifir 2. Saya guna hitam lah. Sifir apa? 2 3 5 7 11 13 17 dan seterusnya lah. Okay, so sekarang guna sifir 3. Bolehkah bagi sifir 3? Tengok 441 bagi 3. 441 bahagi bahagi 3. Boleh. 441 bagi 3 dapat 147. Bahagi 3 dapat 147. Masih genap kan? Dia kalau sudah genap tu dia sudah, kalau sudah ganjil tu maksudnya semua akan ganjil lah tu. Tak boleh sudah guna sifir 2. So sekarang 3 turun. Okey, 147 kena pecah lagi kepada 2 bahagian. Okey, guna sifir berapa? Cuba sifir 3 lagi. 147 bahagi 3. Boleh ke? Masih boleh. 147 pun sama, boleh bagi 3, dapat jawapan 49. So maksudnya di sini tempat kita bahagi 3, sini jawapannya 49. So bila bahagi 3 dapat 49. Okey, so ini sudah 3. Sini sudah 3 turun. 49 kena pecah kepada 2. 49 bahagi 3. Okey, ulang lagi. 49 bahagi 3. 49 bahagi 3. Boleh? Perpuluhan. Maksud tak boleh bagi 3. Lepas bahagi 3, bagi 5. 49 bahagi 5. Boleh? Tak boleh sebab perpuluhan. Bagi 5 tak boleh. 3 tak boleh. 5 tak boleh. 7 lagi. 49 bahagi 7. So, dapat 7. So, 49 bahagi 7 dapat 7. 49 bahagi 7 dapat 7. 7 sudah perdana. So stop sampai situ saja. So bolehkah yang ni digrupkan kepada 2 kumpulan? Boleh buat 2 kumpulan? Boleh kan? 37 ni. 37 dengan 37. Betul? 2 grup yang sama. Ni 3 kali 7. Yang sini pun 3 kali 7. Betul. So 3 kali 7 berapa? 3 kali 7 berapa? 21. So maksudnya dia adalah 21 darab 21 kan? So bila ditulis 4
41 ialah 21 darab 21. Okey. Kemudian punca kuasa 2, 441 ialah punca kuasa 2, 21 darab 21. Jadi sama dengan 21. Begitu saja. Dia faham Okey. Okey, kalau pecahan. Okey, kalau pecahan benda yang sama. 4 dengan 25. Maksudnya dia panjang sikit lah, kena buat 2 kali. 4 apa punca kuasa 2 bagi 4? Okey, apa punca kuasa 2 bagi 4? Okey, kalau dia ringkaskan, kamu akan dapat punca kuasa 2. 4 ialah 2 kali 2. Okey, 25 adalah 5 kali 5. Kan? So, maksudnya dia bila pecahkan akan jadi 2/5 darab 2/5. Okey, so sama dengan 2/5. Begitu saja. Okey, pecahkan kepada yang sama. Ini sama, ada dua grup yang sama. So jadi begitulah. Okey, konsep yang sama. Okey, yang tadi jalan kena pecah begini. Sepatutnya ini sama juga. Yang 4 ni kena buat yang begini. Yang 4 kena buat 4 2 kali 2. Lepas tu yang apa tadi? 25 sama juga kena buat 5 kali 5. Benda yang sama. Kalau yang ni macam mana kalau yang ni? Yang ini kena tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Maksudnya punca kuasa 2 7/9. Okey, 2 kali 9. 2 kali 9 18. Okey, 18 tambah 7 25. Dia akan jadi 25/20 per 9. Okey, so 25 ni ialah 5 kali 5. 9 ialah 3 kali 3. Tahu kalau dah biasa tahu dah tu. 25 ialah 5 kali 5. 9 ialah 3 kali 3. Tengok dah boleh buat 2 grup. Okey, 2 grup maksudnya punca kuasa 2 5/3 darab 5/3. So sama dengan jawapan dia sekali saja 5/3. Okey, boleh Ini kalau kalkulator, kalau pecahan dalam bentuk pecahan lah, punca kuasa 2 dalam bentuk pecahan. Okey, seterusnya. Okey, guna kalkulator ni senang. Okey, hitung menggunakan kalkulator. Okey, kepada 2 tempat perpuluhan. Dia bagi syarat jawapan 2 tempat perpuluhan. Tekanlah terus. Ambil kalkulator, tekan. Tak payah kamu lagi bagi guna pokok faktor. Terus ni punca. Okey, ini simbol untuk punca kuasa Okey, tekan ni punca kuasa, dalam ni simpan 89. Okey, tekan sama dengan berapa? 9.433. Panjang namanya. Kita mau 2 perpuluhan saja. 2 perpuluhan ni 9.43. Yang ini sampai sini saja sampai sini. Yang ni kita tengok kalau lebih besar daripada 4, sini tambah 1. Sini 3 kan? 3 kurang daripada 5. Tidak sampai pun 5. Maksudnya 9.43. Terus ambil jawapan. Sama dengan 9.43. Ini maksudnya guna kalkulator. Tidak payah ada jalan kerja terus jawapan. Ini yang baru betul. Yang tanpa jalan kerja boleh terus kalkulator. Okey, contoh yang kedua. Punca kuasa 2 154.7. Jawapan. Tengok ni 12.437. Tengok sini. 0.437. 7 lebih besar daripada 4 kan? Jadi sini kena tambah 1. Maksudnya 12.44. Bukan 43
12.44. Maksudnya sama dengan 12.44. Okey. Okey, C. Okey, punca kuasa 2 6. Okey, kalau dia ada dua kaedah, sama ada kamu tukar dulu kepada nombor pecahan tak wajar ataupun terus direct. Okey. Kalau direct, maknanya punca kuasa 2 ni, tekan yang kuning ni. Yang kuning ni kena shift. Dia betul 3, 1, 2, 3 kan. Ni yang ni. Okey, kena shift. Shift baru tekan ni, baru dia keluar begitu. So 6 2 per 7. Okey, so tekan sama dengan yang ini 2.507. Tengok 2 2 perpuluhan saja. Di sini kes macam tadi, lebih besar daripada 4. So sini kena tambah 1. So 2.5 1. So sama dengan 2.5 1. Ataupun yang ni ada kes boleh tukar dulu kepada pecahan tak wajar lah. Begitu. Maksudnya 6 kali 7 42. 42 kali tambah 2 44. So 44 per 7. 4 per 7. Okey, tekan yang ni lah. Kalau tekan yang tu apa? Punca kuasa 2 pecahan 44 per 7. Samalah, jawapan dia sama, 2.51. Okey, ni faham Okey, so harap faham. Okey, so sampai situ sajalah. Nanti kamu cuba buat latihan yang cikgu bagi, cuba buat latihan dan ulang-ulang lah, tengok. Okey, supaya dapat faham yang ni akan masuk dalam ujian Okey, kita akan tanya ada ujian sampai bab 3, bab 1 sampai bab 3, sampai bab kuasa 3. Okey, kuasa 2, kuasa 3, nombor nisbah, faktor gandaan. Okey, so selamat belajar. Okey, jangan lupa isi kehadiran. Okey, sekian. Assalamualaikum dan selamat belajar.